walaupun awak dan saya dibius. Tapi saya nak Okin bertanggungjawab ke atas awak. Sesiat ini cincin peninggalan arwah ibu saya untuk diwariskan kepada isteri saya nanti. Tuan Tinggi, ibu, awak tenat sekarang. Dia mungkin tak mampu bertahan malam ini. Saya akan segerakan perut. Semasa ibu kamu nazak, kamu masih berhibur dengan wanita di kelab. Patut ke kamu buat begini? Tak ada hati. Ayah dan saya dirobun semalam. Abang kamu, kalau dia tak temani ibu kamu akhir hayat. Dia masih nazak. Ayah, adik saya masih muda dan kurang berakal. Ini tanggungjawab saya. Jangan pertahankan dia lagi. Mulai hari ini, kamu uruskan kumpulan gu hantar si jahat ini ke luar negara. Saya tak nak jumpa dia lagi. Jom pergi. Ayah. Selamat pulang. Presiden-presiden, walaupun awak di luar negara, kumpulan longcuan awak global sekarang, awak bilioner paling misteri di negara. Ibu saya pasti dibunuh dulu. Sebelum ni terbongkar. Jangan dedah identiti saya. Faham. Pakaian pengemis dah siap. Mari. Semasa di suara negara saya kemalangan, saya hilang minat. Cincin peninggalan ibu saya hilang, saya kena cari cincin itu. Dia keluarga gu baru telefon. Jemput, bagi hadir perkahwinan anak saudara. Maksudnya juga ayah dan anak. Lepaskan saya. Oh, jujurlah. Hey, Lepaskan. nak bunuh benda kecil ni betul? Cakap apa? Tuan Guyan tak suka dia. Dia cuma suka ibunya. Lepaskan saya. Budak kurang ajar. Berani kamu gigit saya. Jangan lari. Budak kecil, berani kau menggigit aku? Biar aku kulit kau. Pak Pengemis, tolong saya. Pengemis busuk. Pengemis busuk, jaga hal kau sendiri. Berani kau bully budak depan aku? Tak malu ke dengan diri sendiri? Pak Pengemis pandai lawan, sangat kacak. Adakah encik superhero? Pengemis busuk, tunggu aku. Hari ini aku bukan pengemis dan saya dibawa kamu segera oleh polis. Biarlah Pak Polis hantar kamu pulang. Pak Cik, suami baru Mama orang jahat. Tolong pergi selamatkan Mama. Kenapa hati aku rasa sebab bila pandang budak ini? Baik. Pak Cik sangat baik. Tuan Guyan, sudikah Tuan menerima Cik Sulokshu sebagai isteri? Setui. Cik Sulokshu, sudikah Puan menerima Tuan Guyan sebagai suami? Saya. Saya tak setuju. Siapa tu? Shen. Kenapa Gutinggi ada di sini? Rupanya ibu budak ini nak kahwin dengan anak saudara aku. Tuan, inikah Gutinggi, anak muda legenda keluarga Gu? Kenapa dia berpakaian seperti pengemis? Awak ni tak tahu ke? Dia dihantar ke luar negara, dia tak boleh dapat wang dari kumpulan Gu. Gutinggi, kenapa balik dari luar negara? Kenduri anak buah nak kahwin ini besar. Maknanya, mana boleh saya tak datang? Hei, saya suruh Ting ya balik. Lagipun dia Pakcik Guyan. Mana boleh dia tak hadir kenduri anak buah. Guyan, budak Unai belum diurus lain lagi. Sampah. Kalau begitu, teruskan dengan majlis perkahwinan. Pagi esok naik juga.
Ibu, jangan kahwin dengan lelaki jahat ini. Dia suruh orang culik saya. Pakcik pengemis itu yang selamatkan saya. Ya, Guyan, apa sebenarnya berlaku? Jangan dengar celoteh budak-budak, saya takkan buat benda begitu. bukan awak. And yani Mrs. Zafari kan dia. Menantu, jangan dengar dia beria. Sampah keluarga macam dia takkan cakap benar. Cincin tak pernah tipu, tak sangka ayah dan anak boleh jadi begini. Saya nak batalkan pertunangan. Kalau ada kukacun sekolah kiu percincin ibu bapa, saya iwas segera cantik. Saya tak kerana kahwin dengan cewek yang mengandung tanpa nikah. Tak kisah langsung. Kalau tak kahwin hari ini, awak dan anak tak boleh pergi. Keluarga Su pun tak lebih baik dari keluargaku. Kalau saya tak berkahwin, keluargaku takkan dapat hadapi ini. Kahwin sahajalah. Apa pengantin perempuan buat ni? Dia betul nak kahwin dengan dia ke? Tuan-tuan dan puan-puan, Tarsri Mamaidin secara memangkan masa hadir perkahwinan saya. Tapi sekarang saya nak tukar pengantin lelaki. Tapi saya tak tahu jika pengantin lelaki masih nak kahwin. Bolehkah kalian sorak untuk saya? Cikgu, sudikah awak berkahwin dengan saya? Saya sekali pernah menjumpai awak isi dari Shirley, teman hidup saya. Mulai saat ini susah ataupun senang, sihat ataupun sakit, saya akan sayangi awak, lindungi dan jaga awak. Saya. Selalu aksi waka. Yasin serius, bukan? Gutingye, jangan main-main dengan aku. Visi Morpot ini menarik. Ini peluang Claudius untuk marah dengan Kuzen dan anaknya. Aku akan... Ayah, Untuk anak Felix. Adegan perkawinan pengantin perempuan ajak kahwin pakcik pengantin lelaki. Ini berita panas. Berani memalukan kami? Tolonglah saya. Tangkap mereka bertiga. Kenapa dia panggil banyak pengawal? Mereka buat apa? Perhati. Kau berani lakukan begini. Luok Shu tak langgar janji orang tua. Lepaskan dia. Hah? Sekarang panggil saya Makcik. Aku. Cukup. Luok Shu makcik kamu panggil makcik. Makcik. Budak baik. Dia dah pergi? Ayah. Aku nak pengemis ini mati. Takut apa? Dia miskin dan tak berkuasa, aku boleh hancurkannya senang sahaja. Tak sangka pakcik dan pengantin lelaki kahwin sekejap. Tak sangka anak saudara dan aku sendiri kahwin sekejap. akan jadi anak dua ibu bapa nanti? Mari kita tinggalkan nombor telefon. Sulok Shue, siapa benar kamu dan Guyan bertaubat lalu kahwin pengemis? Pergi minta maaf sekarang juga, ambal balik barang hantaran? Tak nak, ayah. Kamu cuma peduli duit. Tak peduli kebahagiaan aku dan Chen-Chen. Apa guna nak kamu kalau tak ada duit? Jangan mimpi nak masuk rumah keluarga Su lagi. Tak masuk pun tak apa. Dia ada keluarga baus maksud aku. Ibu, jangan sedih. Kita keluarga bersama ayah. Betul juga. Jom balik rumah. Hati-hati. Mama, papa macam drama TV bila kamu berpeluk. President? President? Cari kami ke? Saya. Mama, itu kereta ayah bawa masa selamatkan saya. Kutingnya. Betul ke kata Chen-Chen? Mana boleh jadi... Saya cuma pengemis mana mampu beli Rolls Royce. Lagipun Chen-Chen masih kecil. Mana dia kenal jenama kereta? Ya. Maaf ya, cari kami ke? Saya? Tak. Saya cuma lalu sini. Lalu passing. Siapa datang jabatan pendaftaran negara nak shopping? Orang kaya memang pelik.
Sayang, saya balik kemas barang dulu. Jumpa nanti. Saya ya. Baik. Mama, malam ni kita tinggal di Chow Dong? Saya dah simpan duit. Cukup untuk bayaran pendahuluan rumah keluarga kita bertiga akan ada rumah. Presiden, semua anak syarikat Long Chuan Group tunggu pemeriksaan tuan. Jom pergi. Kenapa orang tadi macam suami saya? Ibu, rumah-rumah di sini sungguh cantik. Lagipun, ini syarikat hartanah di bawah kumpulan Long Chuan. Hello, rumah paling murah di sini berapa harga? Kumpulan Long Chuan hanya layan pelanggan elit berpendapatan 10 juta setahun. Orang miskin tak dialu-alukan. Saya resama bagi gundik dan anak-anak haram orang kaya yang berani masuk sini. Jangan cakap buruk tentang emak saya. Anak haram berani menjerit? Chen, Wai berdarah. Cepat minta maaf pada kami. Kenapa, Sen? Rasanya awak cari rezeki dengan tipu anak kecil, ya? Banin Wei lukakan anak saya. Saya bunuh Hawa. Berting you. Berting you. Kenapa tarik saya? Biarkan anak istri saya dibuli. Bukan dia kahwin untuk marahkan Guzeng. CEO masuk terlalu cepat. Alamak, Presiden, sekarang awak pengemis pelik. Awak pakai suit keluar? Masuk akal. Pergi ajar mereka. Saya nak rumah terbaik untuk istri. Terbaik ialah villa 100 juta yuan tempat awak tinggal. 99,000 dipindah atas nama Suluak Shu. 99,000? Ya. 99,000? Tak pernah ada hutang seumur hidup. Saya pun nak kahwin dengan CEO. Senate. Awak yang datang. Perempuan dan budak ni buat hal sini. Bukan ini lelaki pelik di Pejabat Hal Ehwal Awam. Dia pembantu utama. Kurang ajar. Berani hina pelanggan. Awak patahkan kepala budak. Tunduk lutut. Tunduk. Indir. Terbaik. Kamu semua dipecat. Kemas barang dan keluar sekarang. Golik saya merayu. Rambus. Puan ini nak beli rumah? Tak beruntung nak nikmati rumah Long Chuan Real Estate. Chen, kita pergi. Tunggu sekejap. Saya nak minta maaf. Saya ada rumah terpakai. Harga 9 yen. Wow, gak aja. Boleh terus masuk bawa beg. 99,000. Betul. Murah sangat. Saya nak accept. Benarkah? Terbaik. Nak tanda kontrak sekarang? Okey. Esine berada dalam semne berita gambar. Kenapa ada bunyi telefon? Pelik, tadi memang saya dengar bunyi dekat sini. Kilo. Gu tinggi, dah siap kemas barang? Kita akan madata rumah sendiri. Kita sudah ada rumah sesering? Bukankah kau baru balik dari luar negara tak ada tempat tinggal? Saya jumpa rumah terpakai, kita bertiga, satu keluarga. Nanti kita pasti ada rumah sendiri. Dia bolehkan rumah untuk Adin. Alright, back. MC sematang sekarang. Ya, okey.
Saya akan telefon penyelia minta kunci. Macam mana cap jari kau boleh buka rumah ni? Alah, saya dah biasa buka pintu. Rumah baru ni belum daftar cap jari, sesiapa pun boleh buka. Baiklah, saya kena tukar cap jari cepat-cepat, kalau tak memang bahaya. Okey. Jomlah. RM99,000 boleh dapat villa besar. Kumpulan Long Chuan minta maaf beria sangat ya. Mestilah. Presiden kumpulan Long Chuan memang hebat. Baby I Sweet ucap selamat pulang ke Tuan Gutingnya. Gutingnya? Apa sebenarnya berlaku ni? Pemilik asal rumah ini tak ada nampak sama seperti saya. Asta, macam mana pengemis macam awak boleh jadi presiden? Sekarang juga kita ada duit langsung. Saya keluar cari rezeki. Jaga Chen baik-baik di rumah. Jangan risau, sebab saya dah kahwin dengan awak, saya pasti akan tanggungjawab sampai akhir. Tak sangka saya, Presiden bernilai 100 bilion jadi pengasuh di rumah. Binder. Apa kedis syarikat mana? Saya bekerja di syarikat perancang kecil di bawah kumpulan Long Chuan, tapi masih intern sahaja. Saya mandikan Chen dulu. Ya, kebetulan rupanya syarikat saya. Ayah tak ada rapat dengan Mama pun. Saya kena cari jalan. Ayah, saya dengan Mama dah siap mandi. Kena buka baju dulu sebelum masuk bilik air. Mama tak suka ada baju kotor dalam bilik air. Oh, bagus. Si cabul jangan tengok. Iksan boleh jelaskan? Keluar. Tidak baik. Tak sangka badan dia memang terjaga. Wah, masakan ayah sedapnya. Mama mesti seronok sangat makan ni. Papan kau yang tak guna tu mana? Si sampah tu lari lepas semalam main perempuan. Saya lain. Saya lelaki bertanggungjawab dan saya. Cari siapa? Hello, kami keluarga Sulok Sui. Kami hantar lunch untuk dia. Sulok Sui? Orang baru pun ada yang hantar makanan? Tak boleh masuk. Kenapa tak benarkan saya dan ayah masuk? Kumpulan Long Chuan kami makan makanan barat bau bento ini busuk. Jangan bawa masuk. Bila kumpulan Long Chuan ada peraturan begitu? Manalah orang miskin macam kau tahu? Keluar dari sini. Jomin, apa yang kau buat? Sulok Sui, suami pengemis, kau terlalu memalukan, keluarga kau memang miskin. Saya tak rasa rendah diri tanpa wang. Kami juga tak langgar peraturan syarikat. Minta maaf pada keluarga saya sekarang. Kau staf baru yang belum tamat latihan. Bagi apa kaki tangan lama saya minta maaf? Mimpi. Bento dah hilang sekarang. Mari lihat apa lagi nak makan. Pergi gaduh dengan anjing. Dia ni seansa perempuan saya. Wah, ayah tampan sangat. Pengemis busuk. Buat apa kau? Apa lagi kau tunggu? Tangkap dia untuk saya. Lepaskan suami saya. Saya pergi sendiri. Tak sangka dia sanggup lindungi saya. Pergi sajalah. Nak tengok pemimpin macam mana bagi kaki tangan berani. Gutingnya. Jangan risau. Apa lagi kau buat di sini? Toți ceva pe darem tăsin?
Semua ni saya kena ambil tahu. Presiden? Lepasakin dulu. Maksud saya, ada masalah? Nak laporkan pada Presiden? Hai, Ketua Pembantu. Saya boleh urus perkara kecil ni. Jangan laporkan pada Presiden. Jurujual rumah itu rupanya Ketua Pembantu syarikat kita. Penyelia, Ketua Pembantu Su Lok Shu, dia bawa suami miskin ke syarikat untuk buli orang. Dia juga terkehelkan lengan saya. Jelas awak hina kami dulu. Awak pukul saya dulu. Su Lok Shu ini staf baru. Saya rasa dia guna lelaki untuk buli Zomin pecat sekarang juga. Baik. Tuan Nai ini rasional ke? Bodoh. Kamu dipecat. Awak pun sama. Ikut dia pergi. Kenapa macam tu? Saya jelas tak buat salah pun. Kenapa pecat saya? Awak buli rakan sekerja anjing pun pandang hina orang. Dong na tuan awak hitam putih pun tak jelas hina reputasi kumpulan Long Chuan. Ya. Pengawal keselamatan buang 2 orang ni untuk saya. Cepatlah. Ketua Pembantu, saya salah. Sebenarnya kemampuan perancangan luar Shui sangat baik. Tempoh latihan tak perlu, kan? Syarif tak ada cakap apa-apa. Oh ya. Syarikat mohon maaf lebih awal. Su Lok Shu boleh terima? Betul. Terima kasih Ketua Pembantu. Sama-sama. Tak apa. Nak ucap terima kasih, ucap pada suami awak. Dia nampak macam lelaki baik. Kerja bagus. Nak naikkan gaji awak. Terima kasih Tuan Presiden. Tolong jaga Chen hari ini. Dia sudah aku baik. Wah, berasa suami cewek sangat baik. Dia sanggup tinggalkan cewek berdua. Itu bukan bekas suami saya. Si celaka itu tidur dengan saya. Bila saya terjaga, dia dah hilang. Ada ke celaka lepas tanggal seluar lalu lari? Sangat memualkan. Jangan bagi saya tahu siapa dia. Kalau tak, saya akan lawan dia berulang kali. Gutingnya marah si celaka itu untuk saya, betul tu. Si celaka itu tinggalkan sesuatu. Apa itu? Biar saya dengan ini. Tak apalah. Lain kali tunjuk padanya. Hello. Yang started benci pada sampai ini tahap, jangan tak panggil saya ayah lagi. Ada masalah apa? Awak dah berkahwin. Oh, bagus teror apa aja sering dan duskan mungkin pada saudara mara. Esok awak mesti bawa luar Shui balik. Baik. Tengok tu. Ni anak muda keluarga gu baru balik dari China. Macam mana dia boleh hidup macam suri rumah? Tak hairanlah Encik Gu lebih rela bagi syarikat pada anak angkat. Ayah, mereka cakap pasal ayah ke? Ya. Awak ada sepuluh rasa ayah Sawan gagal? Ayah masak sedap sungguh. Bagi saya, ayah macam superhero. Anak muda berdarjat keluarga gu, jadi cuma bapa biasa. Tak tahu malu langsung. Su Lok Shu kahwin dengan tukang jaga anak. Saya sendiri pilih suami, bukan giliran awak nak komen. Abang saya dia memang tak ada masa depan. Benda macam ni pun kena minta kakak ipar tegur. Cakap mengarut, ayah saya memang hebat. Lebih berkuasa dari Presiden Kumpulan Long Chuan. Tong Yang Wuji. Manakah boleh anjing buangan dibandingkan dengan Presiden Long Chuan yang berwibawa? Mari kita bincangkan. Kumpulan Long Chuan akan melabur dalam syarikat Shihai saya. Here, pada masa itu, aliran berpuluh juta per saat boleh memimpin talian Gu. Tuznya Wagger. Gue yang berisau tiada projek dalam tangan. Saya nak ucapkan terima kasih untuk kumpulan gue.
Sayangnya, ada yang kaya raya tapi tendang kaki nak kahwin dengan pakcik macam pengemis. Ya. Langkah ini memang teruk, pihak terbabit pasti menyesal sampai nak mati, kan? Apa? Saya tak peduli langsung. Kata tak peduli, tapi sebenarnya patah gigi telan dalam perut, kan? Ikut, suka awak lah. Saya dan suami kini hidup bahagia. Bahagia? Perempuan kahwin kedua tak patut adat. Mana ada lelaki nak, hanya orang macam pengemis saja nak. Jaga mulut kotor kau Luo Shui ini sangat hebat. Awak tak ada standing jadi kelingkingnya. Alahai. Gila ke? Nampaknya ada yang tak suka dipanggil pengemis. Ya. Dia lihat kumpulan Gu semakin maju. Dia sendiri tak dapat secubit pun kuahnya. Mesti dia termuntah darah belakang tabir awak abang kepada Ting Ye. Awak tengok saja orang luar buli dia macam ni. Memang itu sifat dia. Apa kesalahan beri teguran padanya? Suami Tim, mari kita balik. Makan dengan kumpulan yang pandang hina orang ni meloyakan. Syarikat Shihai, ya. Ya, saya rasa Long Chuan akan seputus kerjasama dengan Syarikat Datwa dalam 3 saat. Banggalah sahaja. Awak ni pengemis yang kenal kumpulan Long Chuan terbesar dunia. Gurau ya. Saya takut ada orang tak percaya. Saya sengaja bawa kontrak. Tunggu saya tanda kontrak ni. Tuan Gu kena hormat saya. Habislah dia dalam bos besar. 3, 2, 1. Ini bukan pembantu khas kumpulan Long Chuan. Saya sudah base digas. Buat apa seorang di sini? Nak tanda tangan kontrak dengan saya? Guns? Hayang dah tabing untuk kau membatalkan naik di atas bu. Gameron Sweep Cibon. Oh, ada lagi. Syarikat Shihai dah diambil alih kumpulan Long Chuan. Wakil Wik dah bankrupt. Apa? Tak mungkin. Cuba buka telefon awak sekarang. Wait. Aduh. Duit saya. Alamak, ada orang pingsan. Tolong panggil ambulans. Tolong tunggu, saya Guzen dari kumpulan Gu, saya nak berkenalan. Maaf. CEO tak benarkan saya bergaul dengan syarikat kecilan. Apa latar belakang Gu Ting Ye ni? Dia kenal Presiden Long Chuan ke? Gu Ting Ye? Macam mana awak tahu kumpulan Long Chuan nak batal kontrak? Saya cuma cakap, tak sangka bos datang. Mungkin orang tu terlalu teruk. Kumpulan Long Chuan dah tahu. Memang logik Chen dengar tak? Nanti mesti jadi orang baik. Kenapa jadi macam ni? Arshidrakar, masuk dia inside. Pergi balik China sementara waktu. Apa dah yang nak buat? Ayah abaikan saya 5 tahun. Tiba-tiba ingat. Kamu masih salahkan saya. Saya cuma terlalu marah. Tak perlu risau tentang saya. Kamu anak kandung saya. Tak risau kamu. Risau siapa lagi? Kalau nak ada hati, kenapa abaikan sebab kematian mak? Pemeriksa perubatan kata mak kamu mati sakit. Nak saya siasat macam mana lagi? Berapa kali nak bagi tahu? Mak mati bukan sebab semula jadi kamu langsung tak percaya. Kamu main perempuan di bar waktu Mak Nazak. Masih nak salahkan saya? Betul ke? Nak abaikan siapa lagi? Saya tak ingat langsung. Kalau ada pun, saya difitnah. Sampai sekarang tak insaf. Berani buat alasan hilang ingatan. Kamu tak pernah percaya. Seluak Shue. Kalau dah tertuju bercerai sekarang, saya boleh maafkan dan nikah semula. Nikah dengan kamu boleh muliakan nenek moyang ke? Keluarga Gu tak ada harta nak diwariskan. Luak Shu. Gu Ting Ye tu pengemis saya lebih bagus di semua aspek. Biar saya teringatkan lagi.
Sekarang panggil makcik, anak buah baik. Su Lokshu, jangan berlagak bodoh. Saya dah beritahu sekuatik. Ayo kita ekspedisi. Awak marah sangat ya? Andres ni amwe yang akan bercerai. Mainnya sir. Awak pesong minta forward lagi, Siger. Kutingnya masih berparti malam ibu dia mati. Awak kita kenal dia langsung. Saya kenal awak ke? Lelaki culik anak sendiri berani nak kawini saya? Budak sialan ni cuma beban. Awak kaya pun tiada beban bersamanya. Lahir saya tolong kawan syarab dikurangkan beban sasakul awak. Guyan, saya memang pandang rendah. Tak guna betul awak ni. Kau tinggi tu pun tak lebih baik dari saya. Kalau saya Fal tuju ceraikan dia sekarang, saya boleh beri satu peluang. Kutingnya 1000 kali lebih baik. Pasal benda yang awak sebut tadi, tingnya kena fitnah. Ayah saya bukan orang begitu. Yang percaya saya akhirnya orang luar pula. Korang ni dapat maklumat salah. Nanti apa bakal bayar Fafia tadi mana digari. Gila ganas macam awak tak layak dapatkan ibu saya. Ayah saya lebih baik. Budak kecil berani marah saya. Oh, jom balik rumah. Baik. Gutingnya nanti awak tahu. Tuan Presiden, Ketua Cawangan akan lapor pada Tuan di Kelab Yueting malam ini. Baik, faham. Bus sayang saya terselapor. Setelah saya bahkan ke rumah lampu dulu. Baiklah, ayah pendengar dan cepat kembali. Baik. Tuan Presiden. Tuan berada di Paris Sutera, tempahan sudah diletak di kerusi belakang kereta. Baik, Maria pergi. Ya. Hello Tuan Liu, ada apa ya? Su Lokshu, kita akan ke Kelab Yueting malam ini untuk berjumpa Presiden Long Chuan. CEO sedang di peti 32. Tuan Liu, sudah lewat malam, saya perlu jaga anak di rumah. Kenapa tak hantar rakan lelaki saja? Ini paling sufang kerana bersedia pada kemampuan awak. Kalau tak datang, jangan datang lagi. Gutingnya baru sahaja keluar Chen-Chen, tak selamat duduk sendirian. Baik, saya bawa Chen-Chen bersama. Jom pergi. Chen-Chen, ibu dah sediakan bilik untuk kamu. Duduk di sini, jangan berkeliaran. Ibu pergi ke PT 302 untuk urusan kerja. Nanti ibu datang ambil, okey? Bahaya gadis bersendirian malam-malam. Saya nak lindungi ibu saya. Emak berjalan terlalu pantas. Saya tak jumpa emak saya. Dari mana datangnya anak liar ini? Macam mana budak kotor seperti kamu masuk kelab eksklusif kami? Saya bukan anak liar. Saya masuk bersama emak. Kelab eksklusif kami hanya terima orang kaya aset 100 bilion yuan. Siapa emak kamu? Bukan, emak saya sini bincang kerja juga. Dia dekat sini. Saya rasa emak kamu pengiring kahwin kan? Wanita yang teman orang kaya minum. Jangan cakap buruk tentang emak saya. Aduh budak nakal, nanti saya halau kamu keluar. Lepaskan, ayah saya Superman. Dia tak akan lepaskan kamu. Biar dia datang, saya rasa kamu anak tak ada bapa. Jangan cakap pasal ayah saya Superman, ayah saya pandai lawan. Chen-Chen? Ayah datang ke Kelab Yueting, selamatkan saya. Saya kena buli orang jahat. Nasib baik saya dalam kelab ini. Saya perlu cari Chen-Chen. Presiden bagaimana? Tadi kau bukan hebat sangat ke? Lepas tu telefon ayah kau, rasanya kau ni penipu. Beruntung. Ayah. Dia buli saya. Ayah pukul dia. Kau ayah budak nakal ni.
Jangan harap nak selamatkan dia sekeluarga kau pun datang. Saya tetap boleh halau. Okey. Nak haul keluarga saya? Tengoklah, ayah saya superhero. Jangan terlalu angkuh. Tunggu saya panggil orang. Tolong. Kenapa jadi macam ni? Pengurus, mereka buat masalah di kelab, suruh keselamatan halau mereka. Sial betul, kau yang patut keluar. Maksud kau apa? Maksud saya apa? Kau menghina bos kami. Keluarga kau dijual 100 kali pun tak cukup. Kau tampar anak dia. Saya tak perasan tuan, tolong maafkan, orang dewasa tak dendam, berenanglah sikit. Pengurus, pecat dia. Dengar tak? Kau dipecat. Kemas barang dan keluar. Ayah mana boleh pecat orang? Sebab saya adik raja, semua kena dengar cakap saya. Saya nak jadi adik raja macam ayah suatu hari nanti. Cincin korang bawa seorang kat sini. Mak buat mana? Mak kerja lebih masa ayah pergi cari mak. Ada permainan orang dewasa menjijikkan di sini. Pengurus jaga budak ini dulu. Saya nak cari seseorang. Ya. Tuan Liu, Awak pakai baju ini ke kelab? ada masalah apa? Pergi tukar baju sebelum Presiden sampai. Tuan Liu, saya datang laporkan kerja. Saya bukan datang jual diri. Kalau nak naik pangkat, kena layan ketua baik-baik. Ini pun tugas awak. Saya tak nak kerja macam ini, maaf Tuan Liu. Saya nak balik rumah. Sulukshu saya panggil awak sebab percaya. Jangan ingat semua akan baik lepas kekal jawatan. Ramai orang nak masuk syarikat ini. Saya boleh pecat awak bila-bila. Saya perlu kerja ini untuk hidupkan Gutingye dan Chen Chen. Saya tak boleh kena pecat. Baik. Saya nak pergi tukar baju. Betul tu. Kemana dia pergi? Tak, suruh pengurus periksa rakaman CCTV. Hai, Presiden rupanya di sini. Jemput duduk. Dengar laporan kerja dulu, kemudian ke Luoxui. Sudah lama menunggu. Mulakan laporan sekarang. Jangan risau, Presiden. Anda minum dulu. Saya ada urusan saya. Jangan sibuk. Mula laporan sekarang. Baik, saya paham. Beli kuent serok untuk kebapetuarachan. Tapi jangan runsing. Persediaan saya tak kurang dari kilang lain. Haha. Sediakan apa? Pekerja sedang tukar pakaian. Nanti anda akan tahu. Saya ada urusan lain. Tak ada masa untuk tunggu di sini. Simpan laporan untuk lain kali. Tunggu sebentar. Presiden, tunggu saya kejap. Sebentar lagi, ini kejutan yang kami sediakan khas untuk anda. Dia bertukar pakaian dan sedang bersiap. Itu dia datang, itu dia. Rupanya satu ini istri kebahagiaan. Presiden ini Suluoksu, pekerja tercantik di cawangan ini. Menurut mana mungkin istri saya tidak cantik. Presiden, kenapa pakai topeng? Identiti saya istimewa. Tanpa kerja biasa tak boleh lihat wajah asal saya. Orang kaya banyak urusan. Hahaha, saya faham. Keluarga tuan ada perniagaan besar. Perlu berhati-hati. Privasi jangan dibocorkan Xiaosu. Cepatlah ke situ. Pelik, kenapa dia nampak macam pernah kenal? Tak dengar apa Presiden baru kata tadi? Macam enggak bermadra saya ingat ke dia. Hei, kalau dia tak pakai topeng, dah gatal nak intai muka orang. Maaf. Berani si tuan ni menghina isteri saya. Nanti saya ajar kamu. Pergi tuang minum untuk Presiden. Saya boleh buat sendiri. Mesti Presiden marah sebab kamu tengok dia. Kamu layan Presiden baik-baik malam ini, minta maaf lah. Tuan Liu, saya ada suami. Mana boleh suruh saya teman lelaki lain? Ini Presiden Long Chuan, nilai 100 bilion. Berapa ramai wanita impikan lelaki begini? Apa kaitan dengan saya? Suami saya tunggu. Rupa-rupanya Cik Su dah berkahwin. Boleh buat Cik Su setia begini. Suami kamu jenis orang macam mana?
Suami saya pandai urus hal luar dan kerja dapur. Dia lembut dan sabar dengan anak-anak. Dia sentiasa ingatkan saya, tiada lelaki lebih baik daripadanya di dunia ini. Rupa-rupanya penilaian saya di hati Luo Shu sangat tinggi. Presiden, awak tidak tahu. Suami Su Lok Su si pemakan nasi lembut. Dia hidup bergantung pada Su Lok Su, dia langsung seperti pengemis. Encik Liu fasihkah dengan struktur keluarga pekerja wanita? Saya cuma dengar kabar angin. Dia nak banding dengan Presiden. Suami Su Lok Su langsung bukan manusia. Awak merepek saja. Suami saya tidak seburuk kata awak. Berani awak membantah? Siapa dalam syarikat tak tahu awak kahwin lelaki miskin? Cukup. Su Lok Su tengoklah perangai awak ni sebut pasal suami teruk awak buat Presiden marah. Cepat minta maaf pada Presiden. Encik Liu, Wacin harap minta maaf. Apa maksud Presiden? Awas guna pekerja wanita untuk suap. Pos Long Chuan Group larang kekut pekerja buat urusan daging. Siu melantik awak dah dibuang kerja. Presiden jangan. Keluar sekarang. Our works unplugged. Saya pastikan awak tak boleh keluar dari Long Chuan. Terima kasih, Presiden. Ingat sama-sama, saya ini kecelakaan saya mana ada pekerja sebegini sebagai ketua. Presiden betul-betul adil. Presiden, saya kena cari anak saya. Saya pergi dulu. Sila uruskan sendiri. Ayah, kenapa pakai topeng? Ayah? Chen Chen, awak silap orang. Ini CEO kami. Dia bukan ayah awak. Tak, ayah baru saja selamatkan saya. Ini canak apa? Komilnya. Ya, Presiden. Maaf, saya peluk dia tanpa izin. Tak terpikir dapat setin asisten manager. Presiden pun suka kanak-kanak kan? Suka? Tak nampak Presiden suka sangat kat budak. Ayah bicara apa dengan Mak? Kenapa Mak panggil ayah CEO? Ibu ayah senang ingin bermain sandiwara. Dan jangan biar disaput nanti kita langgar peraturan. Oh begitu. Hanya permainan seronok ibu ayah. Chen Chen memang pandai. Mereka berdua mesra macam tinggi dengan Chen Chen. Kamu berdua bisik apa? Ini rahsia saya dengan Pak Cik. Tak sangka Presiden sabar dengan budak Presiden pasti jadi ayah terbaik nanti. Luak Sui puji saya lagi. Terima tu deraskan. Chen Chen sudah lewat. Ucap selamat tinggal pada Pak Cik. Nah, begitu. Selamat tinggal Pak Cik. Apa itu? Tuan Presiden, berita terkini Guyan turut menyertai pertandingan tender kumpulan Long Chuan. Dia pun nak sertai? Betul. Ghost agresif kali ini, mereka bertekad mesti menang projek ini. Gus kecil pun nak ikut berebut peluang kumpulan Long Chuan? Anas, walaupun Gus tak standing Long Chuan, tapi dia antara syarikat terkemuka di bidang lain. Malangnya dia terjatuh dalam genggaman saya. Saya tak akan biar dia remaining tender. Tuan Presiden, nak hapuskan Gus kali ini? Tentulah. Gujen banyak halang saya semasa muda demi warisan keluarga Gu. Banyak perkara bapa dan anak mereka zalimi saya. Gu ini anak angkat juga tua itu masih harap Tuan warisi keluarga Gu. Ayah layan saya sama rata. Tapi Gujen tak fikir begitu. Daripada tunggu dia bertindak, lebih baik kita ambil inisiatif. Suruh teruskan. Tender Gus tak akan diluluskan. Baik. Ayah kena buli ke? Ayah ni Superman. Mana ada orang buli ayah? Tapi saya dengar ayah kata kena zalim Pak Gujen. Zalim apa? Kristian apa? Chen Chen tengah bercakap pasal berita. Dia wasima like Superman. Hanya siang yang buli orang. Tiada alasan orang nak buli saya. Jangan bersebat begitu murung. Syarikat nak sertai tender jemputan kumpulan tender saya masih tak memuaskan. Luar pun nak sertai. Masalah apa? Biar saya tengok. Kebetulan saya tolong isteri buat projek. Awak dah madi menam pudeli dengan tender. Apa susahnya tu? Awak cek sudah terber hak nibsir. Jom kita bertaruh. Kalau saya tulis, awak cium saya. Kalau tak boleh tulis. Saya yang cium awak.
Kalau macam tu, bukan semuanya mengenai saya. Awak cuma nak ambil kesempatan. Bertasbahlah Gu Tinggi, tetap takkan berjaya. Macam mana awak tulis tender sempurna ni? Saya pelajar dan sebelajar di luar negara. Sebab kumpulan Long Chuan saya yang tubuhkan. Semestinya saya tahu keperluan mereka. Memang ayah saya yang terbaik. Wak memang bijak menilai. Macam mana mereka halau ahli perniagaan macam awak? Oh, begitu. Hanya awak dan Chen yang sayang saya, tapi janji tadi mesti ditunaikan. Cium, ibu dan ayah cium. Mengaku kalah. Ciuman biasa saja kan? Apa susahnya sangat? Ibu ayah cium, wah. Anda boleh hantar ke sini. Orang yang tidak berkaitan dilarang masuk. Okey, jangan terburu-buru nanti. Tenang sahaja. Oh, faham. Kau itu mancun di bisnis dan awan? Hei, Sulok kau pun datang untuk tender juga. Gus boleh menyertai. Kenapa aku tak boleh sertai? Lagipun kami tetap cabang kumpulan Long Chuan. Apa kelayakan kau nak saingi Gus dengan kemampuan kau? Dan sedua akan letak di situ. Itu nak selakakan tender. Agen yang pertama. Aku sampai Gutingnya. Kau kena faham ni kau anjing boros yang dibuang ke luar negara. Dia bapa saudara kau. Guyan, macam ni kau layan orang tua. Dia layak jadi orang tua aku. Atuk tak ada sini, aku takkan tunduk pada sampah tak berguna. Guyan tender belum bermula lagi. Apa kau bangga sangat ni? Kau pun tak tanya kekuatan Gus. Okey, kau nak sertai Suluk Akshu, habislah kau tanpa kubur nanti. Kan baum dan telawar. Guyan kita tunggu dan keliau. Okey. Jangan ranin dan risau, suami. Saya pasti tolong suami rebut ni. Nah, rupanya Luokshu berusaha keras untuk aku. Itu macam di masuk cepat. Shaila duduk maestran, tender kami akan berproses lagi. Aku sufu sedek fans adalah kibibimpirin dalam perniagaan. Bolehkah anda bandingkan? Sama ada boleh banding atau tidak, saya tak tahu selagi belum cuba. Anak saudara jaga baik-baik diri. Wow. Dokumen tender anda kini di tangan panel hakim. Sila jemput penender Guyan untuk berucap. Salam sejahtera semua. Saya Guyan. Saya pengurus besar kumpulan Gu, inilah dokumen tender saya. Inikah Gu yang diminta Presiden beri perhatian khusus? Tender ini bukan sampah hambar, harganya terlampau tinggi. Teruk sekali. Ini tender Gu, berani kamu cakap macam ini? Hei, saya tak peduli sama ada Gu atau Zhou di kumpulan Long Chuan. Kena tunduk, tak diterima, seterusnya. Tender Gu ditolak. Saya nak tengok Su Luokshu malu sendiri. Mari, kita mulakan. Ini tender saya. Lama tak nampak tender sehebat ini. Ya, ini langsung tak standing syarikat lain. Nampaknya pemenang tender tahun ini ialah Cik Su. Nastus Taylor tak boleh biar dia menang mudah. Bukan tender untuk perempuan penipu. Bukan tawaran untuk wanita penuh dusta. Maksud awak apa? Cemburu sebab tak menang tender ke? Cemburu tak kaya Iforki gurau sajalah. Mana ada saya cemburukan orang tak berpendidikan. Macam mana orang begini boleh masuk tender? Apa? Dia tak masuk universiti? Saya kalah dengan orang berpendidikan rendah. Tak ada penipuan dalam tender ni kan? Sila, semak kelayakan pendidikan Su Luokshu. Laporkan pada hakim, data shuexin.com dah dapat. Cik Su Luokshu berhenti belajar tahun pertama. Apa berhenti tahun pertama? Kenapa jadi? Apa boleh harap dari orang tak habis universiti? Saya suruh dia tarik balik tawaran? Batau. Jangan nafi kemampuan saya semata-mata sebab pendidikan. Saya berjaga malam buat kajian tender, kualiti tawaran saya memang nyata. Kalau merayin sangat kejar, kenapa masa dulu awak berhenti sekolah? Gagal exam ke? Sebab tu berhenti?
Saya berhenti sekolah sebab mengandung. Ini bukan soal kemampuan. Sulok Shue mengandung waktu muda perempuan yang hidup pribadinya kacau. Sukar nak percaya dia guna cara sah. Banyak saya jumpa perempuan macam ni. Tak sangka kalah pada perempuan tak habis belajar. Ini mesyuarat tender, bukan tempat peperiksaan. Kami nilai tawaran, bukan sijil akademik. Aku kata saya dedah tender Sulok Shue curang. Mungkinkah bidaan Sulok Shue telah dicuri? Mengarut. Saya sendiri tulis tender ini. Anda perlu bertanggungjawab secara undang-undang. Tiada bukti konkret. Jangan cakap sembarangan. Tauklor Biro tender Sulok Shue. Sama dengan harga diluluskan dalam kumpulan Long Chuan, dia pasti bekerjasama dengan orang dalam. Saya kata ini bukan perkara mudah, dia menipu. Rupa-rupanya wanita cantik tetap ada helah. Dia pasti menggoda orang dalam. Ini harga yang saya kira melalui bajet. Jangan buat tuduhan liar. Kata Cik Su ada logiknya, perkara ini perlu disiasat. Jangan siasat kehidupan peribadinya kucar kacir. Dia pasti menggoda lelaki untuk tulis tender. Hanya Gu Tingye baca tender saya? Mana mungkin Gu Tingye ada kaitan dengan kumpulan Long Chuan? Hanya suami saya baca tender saya, tapi dia hanya suri rumah. Dia tak mungkin faham perkara ini. Masih nak guna suami sebagai perisai? Kata-kata kamu tiada kebenaran. Para Hakim, jika kerana batalkan keputusannya, saya punya sebab untuk percaya kamu berhubungan dengan Sulok Shue. Saya ini berintegriti. Keputusan dibatalkan. Batau. Kamu cemburu wanita lebih kuat walaupun kurang pelajaran. Apa orang dalam kehidupan pribadi? Ini cuma tuduhan palsu kamu. Berani ganggu isteri aku? Pembantu Lee. Cepat cari jalan penyelesaian. Baik. Sulok Shue sengaja usik titik lemah kau. Marah sebab kau tipu dalam bidang ni. Aku ulang sekali lagi. Aku tak tipu. Dokumen tender ni aku type sendiri. Kau ni rasa gada seorang jenab, babe, percaya kau? Orang yang tak habis universiti mengandung luar nikah. Nak tukar lampin anak pun tak pandai. Mana ada masa nak kaji tender? Kau serang aku di sini. Kau sendiri pun tak dapat kerja sama Long Chuan. Aku tak akan undur sebab Syak wasangka engkau. Jangan jadi hero inspirasi kat sini. Kau ni penyalin. Ada kelayakan apa nak berdiri sini membida? Keluar. Satu orang lepas kau, itu sebab dia ramai suruh kau keluar. Belum sampai masa kau muhasabah diri. Berhenti gaduh, Presiden Long Chuan dah sampai. Alamak, Presiden Long Chuan yang kuasai kekayaan dunia? Dia sanggup datang ke tempat kecil ni. Bertuahnya dapat jumpa Presiden Long Chuan. Tak sia-sia aku datang hari ini. Mengapa Presiden suka pakai topeng sangat? Presiden tak sangka awak datang sendiri ke tempat tender. Awak tiba tepat pada masanya Sulok Shue ni menipu dalam tender. Saya harap Presiden larang dia bertanding. Berikan keadilan untuk semua. Betul. Kami harap Presiden akan beri keadilan. Mereka tipu. Saya tak menipu. Mau pernah cerita Presiden pun yang masih tak nak mengaku. Mesti bila ia sekali menangis. Macam mana suara Daud yang sedih? Suara Presiden Long Chuan macam suami saya. Dia pun tak habis universiti. Tak mungkin dia tulis cadangan sehebat ini. Data dalam cadangannya pun banyak sama dengan Long Chuan. Presiden tender saya tiada kaitan dengan pengalaman pribadi. Jadi waktu tu dia menipu tanpa bukti. Presiden mana boleh tak adil begini? Ini bukti kukuh cuma beberapa nombor. Lain sirot yang pernah teliti Long Chuan pasti boleh kira. Kalau ijazah akademik. Ya, saya ingat kita je bandingkan cadangan bukan sijil kelulusan. Tapi dia tak payah, tapi gue march mungkin aman tuduh orang, tapi tiada bukti untuk adil. Teruskan main. Saya nak tengok siapa lebih berkebolehan. Presiden nak bandingkan macam mana. Saya tanya soalan spontan. Peserta tulis cadangan di sini undi untuk tentukan pemenang. Undi untuk the conservative tender. Tapi tender dan tempoh stop penyediaan dia ambil sekurangnya 3 bulan. Saya bagi setengah jam saja. Nak sertai atau tidak, terpulang. Setengah jam? Mana cukup masa nak sediakan bidar? Saya tarik diri. Tak mungkin ada yang berjaya. Saya pun tarik diri. Cik Sue, bagaimana? Saya dah sama teruskan. Saya nak buktikan tender ini saya yang tulis. Sampai kena baru sedar. Nak tengok apa boleh kau tulis nanti.
Jangan kata orang tak boleh kalau diri tak mampu. Jangan ukur orang ikut kelemahan sendiri. Siapa kau kata tak boleh? Berani cuba lagi? Memandangkan Gu Gongzi terlalu angkuh, simpanlah untuk tunjuk dalam pertandingan nanti. Bandinglah Krisu Luokshu, isi reakon kerikan kau. Semua peserta sila ke tempat masing-masing, pertandingan bermula sekarang. Dia tak boleh biar Su Luokshu menang. Kalau Bida dia dapat pertama lagi, pasti ayah akan marah teruk. Saladin ni duduk fair dulu. Berhati-hati. Bagaimana pelukan Presiden boleh terasa begitu biasa? Cik Su yang aku okey ke? Berhenti fikir tentang Su Luokshu, awak ada suami. Tak apa, terima kasih Presiden. Cik Su, awak memang tak tahu malu. Iwak berani goda CEO. Sikap awak memang tak berubah. Boleh tak awak buka mata dan lihat betul-betul? Tadi awak hampir tumpah pada saya. Presiden datang, tolong saya. CEO, tak tahu awak dah kahwin ke? Macam mana? Nak cari jejaka kaya, suami pengemis pun awak jaga? Awak? Gu Gongzi, kalau buat salah mohon maaf dulu daripada tumpah kopi dan air kotor. Ya. Sekarang Presiden dah kata saya terpaksa minta maaf Cik Su, saya minta maaf. Dah saya kata kau stabil kopi tertumpah. Saya takut kena swiker. Guyan pengusaha suruh awak sengaja buat. Cuma secawan kopi tak ganggu awak kan? Sedangkan segi pelaga tak tahu. Alamak. Terset ni, Nenggarin. Komputer saya. Kenapa jadi? Tadi okey je mesti sebab secawan kopi ni. Guyan, semua ni gara-gara kau. Jadi apa kalau saya? Memandangkan komputer rosak, berhenti main game lah. Dokumen tender baru siap. Saya tak akan berhenti. Kalau begitu kau baikilah, rasanya kau pun tak reti. Nampaknya saya lah menang tender. Guyan, ini cara keluargaku. Nak menang ikut tipu helah. Ikut suka engkau lah, tapi Presiden dan panel hakim, sila baca kenyataan saya. Kau ingat saya buta ke? Presiden, buat apa ni? The President, buat apa ni? Asin, orang jangan adil. Kau sengaja rosakkan komputer Su Luokshu. Maka tangan kau kena bayar ganti. SK dari kumpulan Gu, walaupun kau kumpulan Long Chuan, tak boleh main hantam saja. Terima hukuman atau Su Luokshu menang pilihlah. Azmi, still direti senarai ni Long Chuan komputer Su Luokshu dia sudah musnah des. Kau cuma perlu bertahanan. Okay. Berani kau layan dia macam ni? Kau yang tumpahkan. Berani kamu sentuh isteri aku? Kamu semua tak berguna. Kamu suka bully yang lemah hina wanita. Hukuman try ni demi keadilan keseimbangan. Aduh. Kecil-kecil macam ni pun. Takkan kamu boleh buat? CEO sentiasa bela saya jangan jadi buruk sebab saya. Presiden, dia tak layak. Bidaan gagal, saya mengaku terima kasih, tolong saya. Kamu bersusah nak buktikan diri. Kenapa cepat putus asa? Tapi komputer tak berfungsi, mesti sengaja dirosakkan. Hanya syarikat Gu sesuai. Anda saya to the section please. Komputer tak rosak. Oh, betulkah? Saya berbaiki. Baik. Kandungan logo saya masih ada. Terima kasih, Presiden. Sama-sama. Sila lihat screen. Tadi cuma salah faham.
Bidaan Cik Su memang tinggi. Tak cukup ke? Dah kalahkan semua. Bebenar kenaan ialah Su Luokshu. Awak takkan boleh buat betul pun. Lebih baik saya bela anjing. Ayah, mana mungkin saya terfikir macam tu? Presiden kumpulan Long Chuan yang berwibawa tu tolong Su Luokshu. Kalau Presiden tak tolong, dia baikkan komputer kita yang menang tender kali ni. Saya dah cakap awak bodoh. Tak ada langsung otak. Awak berlagak depan Presiden, peliklah tender boleh berpindah ke Gu. Hello CEO, saya ayah kepada anak derhaka ni Guyan tak tahu apa-apa tadi. Minta maaf sangat. Tolong maafkan dia. Gu Zhen, awak langsung tak ada idea. Yang awak sembah dan hina selama ni adik awak sendiri kan? Pertama kali nampak orang minta maaf, suruh ayah tolong anak awak, memang teruk. Ya, dia memang gagal. Guyan, cepatlah minta maaf. Ayah, saya yang kena pukul. Presiden ada sebab nak pukul awak, hari ni memang salah awak. Anak awak Cik Dungu dan tak ada otak. Dia tak boleh urus syari baik-baik. Encik Gu lebih baik buat dia ada main trumpet lain. Awak CEO ni betul. Kasut awak kotor, biar saya sapu. Presiden berjalan perlahan harap ada peluang bekerjasama dengan Long Chuan. Jarang nampak Gu Tingye buat malu sendiri. Saya nak beritahu dia pasal ni. Kenapa jadi macam ni? Betul ke aku dengar ni? Kenapa ringtone CEO sama macam Gu Tingye punya? Tak nak angkat telefon ke? Bagus aku balik beritahu dia sendiri. Hampir terdedah. Tak sangka Presiden Long Chuan langsung tak endah dia. Lepas tu Gu Zhen terjatuh tersungkur. Nampaknya Gu Zhen dan Guyan tak boleh ubah perangai tinggi rendah mereka. Awak tak tahu betapa handsomenya Presiden Long Chuan hari ni. Contohnya? Hari ni bila aku disoal pasal tender penipuan, dialah yang tegakkan keadilan untuk aku. Dia betulkan semula dan pulihkan tawaran tu. Kalau tak, aku tak akan menawar berjaya. Dia wira dalam hati aku. Tak sangka penilaian luar syui kat aku setinggi ni. Wak tak patut suka lelaki macam Presiden Long Chuan kan? Siapa tak suka lelaki macam dia? Dia impian berbilion gadis di Long Chuan. Oh dah, agak dah. Suami suri macam aku ni cepat lambat kau tinggalkan. Gu Tingye dah berkorban banyak untuk keluarga ni. Mana boleh aku sedihkan dia? Kenapa pula? Oh, ya tetap suami aku. Boleh tak? Kan aku dah cakap, aku akan tanggungjawab kahwin ni awak. Pergi jawab telefon. Hello. Presiden ada beri ada sedang kejadian tahun itu. Sayang, saya nak tukar pakaian jadi saya keluar urusan kerja. Ya, baik kau. Presiden, ada perkembangan tentang insiden tahun lepas. Saya sudah semak rekod rawatan hospital tahun itu. Puan tua itu disuntik ubat lain sebelum meninggal. Saya lama syak ibu bukan mati sebab semula jadi. Ya, puan tua itu sepatutnya boleh diselamatkan beliau disuntik ubat-ubatan terlarang meninggal akibat penyakit kronik. Siapa buat ini? Abang angkat Presiden Gu Zhen. Saya sudah syak dia. Susah nak cari bukti. Sebenarnya, Presiden juga dirogol waktu itu dirancang oleh Gu Zhen dan Guyan. Mereka nak jadikan puan tua sebagai punca. Buat Datuk marah hilang hak warisan. Malangnya, now saya sudah kembali. Saya nak ambil semua hak saya. Cuma cincin itu masih belum dijumpai. Cincin itu sepatutnya ada dengan wanita malam itu. Wanita malam itu sudah dikenal pasti. Lapor Presiden Mesh, Tatpan Siasden. Cepat sikit. Saya perlu dapatkan hak duit secepat mungkin. Presiden nak lapor polis dulu. Tangkap bapa anakku itu.
lapor polis terlalu murah untuk mereka. Saya nanam perda kehilangan syarikatku sendiri. Balas dendam untuk ibu. Presiden, langkah seterusnya? Hai, pembantu Lee nak ikut ke kelab bersosial. Bukan bersosial. Ini tugasan Presiden, suruh siapkan cari syarikat kerjasama projek baru. Bolehkah pembantu Lee bekerja sama? Ini projek besar sebenarnya. Saya nak gunakan peluang ini untuk berbakti pada ayah. Pembantu Lee, saya tak tahu projek apa ni. Bolehkah syarikat Gu menyertai? Ya, yang ini ke? Saya berita sebenarnya. Ini bidang baru kumpulan Long Chuan hasil sehingga 500%. 500%? Topadi sekali ini projek utama kumpulan Long Chuan tahun depan. Pembantu Lee, tolonglah. Mesti benarkan syarikat Gu sertai. Stay of your moms, Siri. Saya yang terkenal. Saya tak akan lupa. Hahaha, pembantu Lee. Kalau macam tu, saya anggap awak setuju. Tuan Gu, pulang dan tunggu berita. Tak ada web di jalan. Lakukan kekuatan syarikatku, saya pasti akan dipilih kumpulan Long Chuan. So, Lokshu, awak tak nak kahwin saya nak tengok awak menyesal sendiri. Guyan. Guyan, awak buat apa dekat sini malam-malam? So, Lokshu, saya nak kaya raya hahaha. Saya dah dapat koneksi kumpulan Long Chuan hidup saya nak naik mendadak. Belum terlambat untuk awak bercerai. Saya boleh terima awak sebagai gundik. Kalau sakit pergi hospital lah, malah macam buat bising apa ni? Perempuan tak tahu bersyukur. Saya nak rogol awak sekarang. Berani sentuh wanita aku? Ingin mati? Ibu, awak kaget tak? Tak apa. Berani pukul aku? Kau kena turut ironi bapa aku. Kau tahu siapa aku. Pas sekejap lagi kau akan tahu siapa aku. Sayang, jangan biar anak nampak adegan berdarah. Sifat kau memang tak berubah. Berani kau datang rumah aku ganggu isteri aku, kau memang tak ada adab. Terlambat lawan syarikatku akan dirosakkan bapa dan kau. Ku tinggal berani kau pukul aku? Aku anak saudara kau. Kau tahu dah semua cedak anak saudara dan bapa saudara. Kalau kau ganggu keluarga aku lagi sekali, satu kali jumpa, satu kali pukul. Tinggi tak apa kan? Ibu, jangan risau. Ayah macam Superman, dia pasti halau semua penjahat. Tak, Konsen kena pergi tengok. Sayang, kau memang hebat. Ayah, kau memang terbaik. Tapi macam mana nak urus ni? Kita tak boleh simpan dia sini. Buang dia ke tong sampah. Sampah patut ada dalam tong sampah. Itu idea yang bagus. Ibu dan ayah biar saya tolong. Baik. Ibu dan ayah jom balik rumah. Jom pergi. Bau busuk? Busuknya. Betul. Macam mana lelaki ni boleh tidur dalam tong sampah? Ya Tuhanku. Dia ni tak mungkin bodoh kan? Dia pasti lari dari hospital jiwa kan? Ambil gambar, tanya dekat mau WeChat. Jangan snap gambar lagi. Keluar. Cepat pergi. Guyan, walaupun kau dan Lokshu belum berkahwin, tapi dalam hati saya, kau adalah menantu saya. Saya nak jemput kau ke majlis keluarga semalam ni. Boleh hadir tak? Gutingnya berani pukul aku. Aku nak memalukannya di majlis keluarga, buat dia rasa lebih teruk dari dibuang ke tong sampah. Pakcik jangan risau, saya akan sampai tepat masa. Projek Renew akan diserahkan pada Engir Lee. Sedapnya. Tolong Doctor. Ini suami peminta sedekah Sulok Shui kan? Dia memang tak berguna. Lelaki dewasa jaga bayi di rumah setiap hari, jadi suri rumah. Bukankah saya suruh kau balik seorang? Kenapa bawa 2 botol susu? Ayah tinggal suami saya, cincin anak saya. Mana boleh saya tinggalkan mereka berdua di majlis? Baiklah, ada tetamu penting hari ini. Saya tak nak cakap kosong dengan kau. Mari sini ucap salam.
Guyan? Alamak, Tuan Gu datang ke majlis keluarga sebab maruah awak. Kenapa tak segera ucap terima kasih? Ayah saya dah pun berkahwin. Sekarang saya ada suami. Kenapa ajak Guyan ke sini? Selok Shui ramai orang nak jemput Tuan Gu pun tak berjaya. Ya, kalau dulu kau tak buta, sungguh kau jadi dengan pengemis. Jika tidak, keluarga Su dah lama jadi besan Gu. Buktinya suami sah saya. Dia bukan pengemis macam kata Mak. Kalau Mak suka Guyan, Mak sendiri kahwinlah dengan dia. Hah? Budak degil ni? Macam mana cakap dengan orang tua? Mak kau mati awal. Bukan saya buat semua ini untuk kebaikan kau? Suami tak guna pun tak mau lihat. Dia tak ada duit mahupun kuasa. Kedudukannya dalam keluarga awak tak setanding anjing pun. Mana boleh banding dengan Tuan Gu? Berwibawa masa depan cerai. Sebenarnya saya lama sukakan Luok Shu, tapi tak sangka pakcik-makcik begitu yakin pada saya. Alamak. Rupanya Tuan Gu ada niat begitu. Lepas saja Gu tinggi ni cepat-cepat sambung hubungan dengan Tuan Gu kita. Sulok Shu, dengar tak? Ini cepat tegur arak dengan Tuan Gu peluang terbaik untuk berbaik semula. Ya, hahaha. Buddha. Saya tak hormat dia. Ini teko tanah liat ungu dari rumah lelong bernilai 100 juta hadiah untuk pakcik. Ha? Alamak, 100 juta? Tak sangka Tuan Gu begitu kaya. Su Luok Shui, nak berlakon sampai bila? Kena minum arak ini, hormat tak hormat, minum saja. Saya tak hormat dia. Awak buat apa? Bawa pergi, aku tak hormat dia. Lepaskan. Lelaki tak berguna. Kau berani cakap dalam keluarga Su? Bawa Su Chen Chen keluar dari sini. Jangan jadi sampah di sini. Tak sangka teko ungu boleh menggoda keluarga Su. Kebetulan hadiah aku kali ini pun teko ungu. Hey. Dua teko ini sama ke? Macam mana boleh jadi? Maknanya salah satu palsu. Aku buatan Raja Teko, Cikgu Zeng lutingnya kau ambil barang redur bagi pada pakcik. Apa maksud kau? Kau ni pengemis, tahu tak? Mana mampu kau beli teko ungu? Teko kau ni dah rosak, ini palsu. Ini majlis makan malam penting keluarga. Kau berani guna teko palsu tipu orang malang ni. Keluar dari sini sekarang. Aku punya asli. Dia punya palsu. Ini mengarut Gu Gongzi tak mampu beli apa. Dia perlu guna barang palsu ke? Dia takut Su Lok Shui akan tinggalkan dia. Jadi dia guna palsu untuk tipu. Tak sangka boleh sampai ke tangan Gu. Bodohnya korang ni. Hei, aku cakap pasal kau. Kau bukan setakat ambil teko palsu malu-malukan orang lagi. Keluar. Keluar. Teko ayah aku yang asli, ayah aku tak pernah tipu. Hei budak tak matang, kau berani cakap. Macam mana keluarga aku kena bullying kau? Pun benar atau tak, biar Cikgu Zeng yang nilai. Kau tu memang nak bastard lah Afrika bayar bingmau. Mula-mula tipu orang dengan periuk palsu. Sekarang kau libatkan Tuan Zeng pula. Su Luok Shu. Waktu suami kau betul-betul lucu. Siapa tak tahu Tuan Zeng hanya layan jutawan. 2 tahun lepas, Tuan Zeng tanda tangan kontrak dengan kumpulan Long Chuan. Sekarang dia cuma layan presiden kumpulan Long Chuan. Saya boleh dapatkan dia. Kau saya? Kalau friskish, ada setir walaik. Dia cuma minting after lutut. Ingat baik-baik kata saya, jangan menyesal nanti. Kalau tak boleh ajak dia ceraikan Su Luok Shu serta-merta. Tak mungkin. Gutinya jangan main-main. Macam mana nak ajak Tuan Zeng datang? Jangan risau, saya pada berjalan. Urusan lelaki dan wanita Su Luok Shui. Lebih baik kau balik kemas barang ikut saya. Fikir cara nak minta maaf nanti. Suruh Tuan Zeng muncul di keluarga Su dalam 1 minit. 1 minit? 1 minit pun tak cukup tembak roket. Tinggal 30 saat. Nanti saya tengok kesudahan kau. 2019-18. Gutinya, Tuan Zeng betul nak datang. Ya. 5-4 terbiar 2 bisa boh. Ya Tuhan, Tuan Zeng betul datang. Betul ke ini Cikgu Zeng? Alamak, Cikgu Zeng datang. Hahaha, Cikgu Zeng kira sawak ada riksen. Sudah tentu ada yang jemput saya datang. Betul ke Gutinya yang jemput? Dia ni siapa sebenarnya? Cikgu Zeng, tolong takris 2 track ini.
Mana satu yang asli? Kualiti buatan memang sama. Saya tak nampak bezanya. Pasu tiruan berkualiti tinggi ni saya beli khusus dengan harga ribuan dolar. Semestinya awak tak nampak perbezaannya. Tapi selepas pasu buatan saya diisi air, bunga plum akan muncul di bahagian bawah. Saya datang untuk halang peniruan karya saya. Cepat, bawa air. Hari ini saya nak rosakkan reputasi Gutinye. Lepas ni dia takkan berani jejak keluarga Su lagi. Jom, sila, haha. Apa yang terjadi di sini? Oh ya, ayah menang. Guyan pula bagaimana? Nak saya mengaku salah sambil berlutut? Jangan haraplah. Cikgu Zeng, awak pasti ini pasu buatan awak. Mana mungkin saya tak kenal pasu yang saya buat sendiri? Tapi pasu ni selalu dikumpul Presiden Long Chuan. Kenapa boleh ada di sini hari ini? Gutinye, ada masalah apa dengan awak? Kenapa awak ada cerek bernilai 100 juta? Gutinye, ada apa dengan kamu? Kenapa kamu ada teko bernilai 100 juta? Sayang, jangan marah. Nanti di rumah aku beritahu. Ayah, kalau ambil teko ni, jangan suruh aku cerai Gutinye nanti. Teko ni mesti jumpa peminta sedekah yang bertuah, bagus dapat 100 juta. Baik, aku tak nak peduli kamu lagi. Gutinye, lebih baik kamu berterus terang. Sayang, teko tu sebenarnya palsu. Palsu? Ya, aku beli tempayan tanah liat tu 20 yuan di tepi jalan. Berani lagi kamu panggil Tuan Zeng? Tak takut rahsia terbongkar ke? Tempayan Tuan Zeng dah dibeli Presiden Long Chuan jarang masuk rumah lelong. Kalau ada pun, Guyan tak sanggup habis 100 juta tebus balik. Jadi, kemungkinan besar kedua-dua tempayan tu palsu. Kenapa dia berjadi ori dengan Tuan Zeng? Tuan Zeng giat panteras barang tiruan. Kalau ada orang tiru karyanya, dia sanggup datang dari jauh. Tagak maruah sendiri. Oh, begitu. Tuan Zeng yang sangat pentingkan keaslian. Dia juga anggap karya gerai jalanan sebagai karyanya sendiri. Tak kesian ke dia? Tak minum mobil. Asalkan dia rahsia benar, dia tak akan sedih. Ayah mesti bunuh Gutinye. Kalau bukan sebab dia, aku tak akan malu depan keluarga Su. Itu saja yang dia boleh buat. Selama Kus masih dalam genggaman kita, dia tak boleh bangkit. Ayah, kita kena kembangkan Kus. Bila dah berjaya nanti, aku pasti buat Gutinye muntah darah. Kamu betul juga. Esok kita jumpa pembantu Li berusaha menang projek kerjasama dengan Long Chuan Group. Tuan Li, ini untuk awak. Encik Gu, saya bercakap benar. Kalau hadiah ini tak cukup besar, kontrak ini memang di luar kawalan Encik. Saya bang. Ramai yang nak ambil hati Tuan Li. Terima kasih beri peluang pada Gus. Haha, nampaknya Encik Gu ikhlas nak melabur. Kalau begitu, saya pun boleh jelaskan pada Presiden. Tuan Li, bila projek ini nak beri pulangan? Selagi kontrak ini masih sah. Bila duit masuk, terus nampak hasilnya. Mengikut kontrak ini, lebih banyak labur, lebih banyak untung, haha. Secara teorinya. Lagipun, syarikat yang bekerjasama dengan kumpulan Long Chuan pasti untung. Saya pernah dengar tentang ni. Sebab tu saya sangat percaya kumpulan Long Chuan. Saya dah putuskan. Saya akan tambah 50% lagi dari pelan asal. Biar Gus jadi lebih kuat. Ayah, pelaburan semula ni macam penyelewengan. Apa yang awak takut? Orang yang berjaya tak perlu ikut peraturan. Haha, baiklah. Encik Gu memang berani. Jangan risau, saya janji untung tetap. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Tuan teruskan. Pergi perlahan-lahan.
Presiden memang handal. Tak gunakan sesen pun untuk tebarkan jala. Ikan dah masuk. Sekarang masak untuk jala. Tiba-tiba suruh ayah dan anak adakan mesyuarat lembaga. Ada masalah? Ada yang laporkan kau salah guna dana. Sebabkan rantaian modal syarikat putus, semua projek terhenti. Gu, itu bukan wang peribadi kau. Setiap pengarah ada bahagian dalam dana Gu. Isi kekosongan itu hari ini kami maafkan yang lalu atau kita jumpa di mahkamah. Hey, kau ada bukti? Geodine, I could serious on the written ball. Bukti? Ini buktinya. Ayah, ada orang tulis surat dedah. Sekarang dah terbongkar. Saya akan beritahu yang sebenar. Dana itu digunakan untuk projek dengan kumpulan Long Chuan. Buat keuntungan nanti, semua dapat bahagian. Jumlah sebanyak ini yang kau yakin boleh hasilkan? Takkan rugi kalau bekerja sama dengan kumpulan Long Chuan. Untuk lebih selamat, suruh wakil Long Chuan beri keterangan. Guyan, hubungi pembantu Lee. Ayah, pembantu Lee tak jawab telefon. Nombor itu tak aktif, maknanya ada hilang. Kalau hilang 10 bilion, syarikat kita akan bankrupt. Hubungi Sulwak Shua. Dia juga kerja di Long Chuan, dia mesti tahu. Hello, Sulod. Saya Guyan, jangan letak dulu. Kau kenal Long Chuan dan kumpulan Gu? Ada projek kerjasama untung lebih-lebih 30%. Guyan, engkau dah gila duit ke? Long Chuan tak pernah ada projek macam tu. Kenapa Guyan tanya begitu? Ada sesuatu yang berlaku di kumpulan Gu? Saya kena periksa untuk Gu Ting Ye. Bujan, kau tak akan beri penjelasan hari ini. Saya biar ayah dan anak keluar merangkak. Ayah. Atuk lau ayah dari sini. Tuan, jangan sorot jenayah Gujan hanya kerana dia anak awak. Dia dah pindah duit ke luar negara. Dia takut Gu Ting Ye akan hilang warisan. Bila pulang dia nak ambil duit dan lari. Ayah saya bukan tak berguna. Semua duit ni dah dilabur dalam projek kumpulan Long Chuan. Depan si tuan ni jangan berdusta lagi. Awas membuat banyak panggilan kumpulan Long Chuan. Siapa peduli awak? Gujan, awak curi dana awam tanpa kebenaran. Awak buat semua pemegang saham rugi sia-sia. Awak digantung serta-merta. Jawatan Presiden Gus diserahkan kepada Ting Ye Lai. Ayah, Gu Ting Ye dah banyak buang masa. Dia langsung tak layak urus syarikat. Ya, Allah. Atuk tak boleh biar syarikat musnah di tangannya. Bersetudah. Lebih baik cari orang lain jadi presiden. Guyan pun dilatih oleh saya, biar Guyan uruskan syarikat sementara. Pacu tak ada pengalaman. Alvarez anda buat show. Siapa kata saya tak berpengalaman? Presiden. Efrain Badili, tawas Presiden Gu Ting Ye. Ya, CEO dah urus seluruh kumpulan Long Chuan. Dia kawal nadi ekonomi hemisfera timur. Awak Presiden Long Chuan ke? Oh, pasti awak suruh pembantu Lee tipu kami. Betul? Gu Ting Ye. Haiwan betul awak ni. Kalau awak tak tamak, mana boleh kena tipu. Gujan, pulangkan duit tu, Gus akan musnah di tangan awak. Siapa suruh awak provok Gu Ting Ye? Gaduh adik-beradik awak dah libatkan kami. Tu, kalau saya kuasai Gus, saya boleh batalkan kontrak dengan Long Chuan. Saya boleh langsungkan duit penganara. Gu Ting Ye benda ni betul ke? Semestinya. Presiden Long Chuan cuma urus Gus. Bukan itu remeh? Sesakan saya presiden. Tak, ayah Gu Ting Ye dah ada Long Chuan. Kenapa potong bahagian aku bagi dia? Ini adil untuk aku dan ayah. Adil? Bila kau bunuh mak aku, kau fikir langsung ke tentang keadilan. Apa? Penyakit mak aku bukan maut Buzen yang suntik dadah haram. Ini sebab dia meninggal. Ini rekod pembelian dadah dari akaun dia.
Rupa-rupanya isteri aku tak sakit. Semua sebab anak angkat aku. Ayah, bukan macam tu Gutingnya fitnah saja. Dia sanggup apa saja nak dapatkan Gus. Fitnah? Ambil rekod rawatan hospital. Walaupun dokumen rawatan dah dipadam. Nasib baik juru rawat simpan salinan. Gu, lihat saja. Anakku, aku anggap kau anak sendiri. Ini caranya kau balas budi. Buang mereka berdua, tak nak jumpa mereka lagi? Atu, saya tak berselaran. Saya tak bersalah. Ini tiada kena mengena dengan Guyan pihak berkuasa dan menunggu mari kita semak. Bukan Atu, biar saya jelaskan. Kau nanti birsau. Saya tak pasti terlibat. Apa kau buat? Hei, Dedegi. Hei, John Lee. Xiao Yangan. Presiden Long Chuan bijak urus hal awam dan pribadi Gus kita selamat. Ada orang berkebolehan uruskan Gus ini penghormatan Gus. Presiden Long Chuan, ya? Presiden Long Chuan, betul? Sudah habis. Presiden dah didedahkan. Anak, kena jelaskan penipuan ni pada isteri. Marilah. Sayang, kenapa awak datang sini? Macam mana nak tengok drama besar awak kalau tak datang? Kutingnya awak sembunyi dalam-dalam. Awak pun tipu saya. Darren, dengar pencerahan saya. Tak nak dengar. Sayang, saya bukan. Sayang. Kedeman saya buat ni sebagai jalan terakhir. Saya difitnah 5 tahun lalu. Mak saya meninggal mengejut. Saya nak cari kebenaran. Jadi terpaksa berpura miskin. Kenapa tak teruskan sekarang? Awak dah tahu? Ya, kalau tak jumpa awak pasti terus berpura-pura. Bodohnya saya sayang awak kerja siang malam untuk awak. Maaf, saya bayar gaji sendiri. Tak perlu susah lagi. Ini pasal duit ke? Kuil kecil aku tak mampu menampung dewa besar macam awak. Pergilah tinggal sendiri nanti. Tak nak panggil awak. Saya ikut sama nak panggil pergi. Siapa lagi tahu awak berpura miskin? Pembantu Lee tahu. Dia pun tahu. Saya tak tahu Jomahilah dengan dia. Sayang. Ayah, buat mak marah ke? Oh, ya. Beri lebih hadiah pada mak perempuan suka dapat hadiah. Mak pasti maafkan ayah macam ni. Anak baik, terima kasih bagi cadangan ayah tidur dengan kamu malam ni. Tumpang tanya, siapa Cik Su Lok Shue? Saya kira ada masalah. Alamak, ini harta Hermes. Hanya ada 2 di dunia. Satu dengan Ratu Eropah. Saya nampak rantai ini di berita sepenuh 10 karat dikerat dari belian kasar Afrika dilelong 20 bilion. Kereta super Ferrari ini hanya ada 1 di seluruh dunia. Cik Zhu, ini hadiah maaf istimewa dari suami Encik. Luakshu terlalu gembira. Suami terlalu memanjakan dia. Saya tak nak pulangkan pada pembelinya. Ya Tuhan, kemarau mati, banjir pun mati, tolong beri pada saya. Puan, jangan menyusahkan pekerja kami. Tolong tanda tangan. Baik. Wow. Isteri, saya minta maaf, tolong maafkan saya. Awak nak saya tenang dengan ini sahaja. Gutingnya, wewe tanya pandang rendah saya. Saya berjaga malam tempah barang untuk Presiden. Kenapa dia buang? Sekejap pun tak mampu dapat. Awak tak nak Sainah? Puan. Kedua, lama tak jumpa. Hello, Puan. Saya subul perfectung di umang cash room ke Aziz Azon Kuasai. Jangan pecat saya. Mana berani saya? Saya seorang luar. Iwak, kau mau gini. Taktam. Saya ni siapa? Puan marah pasal apa? Saya isteri dia. Saya nak kita jujur antara satu sama lain. Tapi Presiden tak nak Puan tercedera. Puan beri dia rumah yang bahagia. Dia tak nak hal gelap ini jejaskan hubungan korang. Dia betul fikir macam tu. Ya, Presiden ni garang dalam bisnes. Dulu tak ada orang berani dekat dia. Tapi lepas bersama Puan dia jadi lembut.
Puan jangan ragui cinta Presiden pada Puan. Sebenarnya Puan beli pangsapuri mewah tu dengan 99,000 yuan. Memenangi tender pun untuk selamatkan reputasi Puan. Presiden diam-diam lindungi Puan. Ya, dia selalu akan muncul tepat masa. Saya nak balik. Tak masalah, gaji akan dibayar seperti biasa. Oh, Puan. Barangan ni? Ini untuk kaki Syat. Tak, si terima kasih Puan. Hei, keluarga ini tak boleh tanpa saya. Nampaknya dah aku terpaksa mengelah kena beberapa persekesian. Biar Roxelle maafkan aku. Ada masalah apa? Aku nak masak untuk kau. Tak sangka diri ini teruk sangat. Maaf. Biasalah, Presiden Long Chuan bergaya memang tak pandai masak. Kau suruh pembantu Lee jual bilik ini 9,000 kat aku. Kau dah tahu semuanya? Aku naik pangkat jadi pengarah pun sebab kau. Pasal rumah tu aku boleh mengaku. Tapi semua tu terpulang pada kau. Apa pun, terima kasih sebab selalu lindungi aku diam-diam. Kau masih marah aku. Tengoklah prestasi kau. Sekarang aku tunjuk. Tangan kau masih berdarah ni. Tak apa, dah tak sakit pun. Kita dah prank semula. Apa pendapat kau? Ayah, korang nak bagi adik perempuan untuk Chen-Chen ke? Ibu tolong. Pelik, kenapa ada suara Chen-Chen kat sini? Chen-Chen, memang awak ke tu? Bu, selamatkan guys. Jangan takut, pagi ni ibu datang selamatkan awak. Chen-Chen. Ibu, saya okey. Sarah benar awak selamat. Jangan takut Chen-Chen saya di sini. Su Luok Shuo. Aku kedu yakin dia pasal budak ni. Lebih baik risau diri sendiri. Guyan, awak culik anak ni? Ya betul, saya culik. Kenapa awak benci dengan saya? Kenapa sakiti Chen-Chen? Sebab kita semua nak buat jenayah. Tentulah keluarga kena berkumpul. Saya tak sangka Abiawati itu begitu baik. Beberapa doraka manja boleh tarik perhatian awak. Saya nasihat awak berhenti sekarang. Kalau Gutingnya tahu, dia tak akan lepaskan awak. Dialah sebab saya culik awak. Gutingnya si bangsat itu. Bukankah dia sangat menyayangimu? Akan ku hilangkan perkara terpenting baginya. Biarlah dia hidup dalam kesakitan. Berhenti. Lepaskan Chen-Chen. Aku rela mati untuknya. Ibu, jangan. Chen-Chen sayang, kau mesti hidup. Jangan berlakon di sini. Guyan, laksanakannya. Tunggu, aku boleh beri semua wang. Aku boleh tanggung salah ini asal kau lepaskan Chen-Chen. Aku sanggup lakukan apa saja. Nampaknya si celaka kecil ini penting bagimu. Kau kahwin dengan Gutingye kerana kata budak ini. Gutingye sangat hargai mereka. Jika Gutingye mati, kesakitannya akan berkurang. Aku tak boleh legakan hatinya. Dia cuma budak kecil. Lagipun, dia bukan anak kandung Gutingye. Chen-Chen tak bersalah. Apa masalah dia bukan darah daging? Asalkan Gutingye suka, dia mesti mati. Aku merayu padamu, tak mengapa kau bunuh aku. Jangan sakiti Chen-Chen. Demi kasih seorang ibu, lepaskan Chen-Chen. Aku paling benci sundal seperti kau. Memandangkan kau ingin mati dulu. Aku akan penuhi permintaanmu. Korang jahat? Ayah akan datang menyelamatkan kami humbang korang semua ke penjara. Sepatutnya dia dalam pesawat sekarang. Nak dia selamatkan kau? Mimpilah kau. Bercinti. Jangan datang. Kalau kau langkah lagi, aku bunuh dia. Baik, saya tak gerak. Jangan nak main tembak. Ayah, tolong saya. Luo Xue, macam mana kau dapat cincin ni? Ni bapa kandung Chen-Chen yang pergi malam itu.
Orang itu kau ke? Kau maksudkan apa? Tepat sekali. Sayalah lelaki yang lahirkan cincin dengan kau. Cincin ini ibu saya tinggalkan untuk saya. Rupa-rupanya ayah yang tak bertanggung jawab. Kata mereka kau naik kapal terbang, saya ingat kau takkan balik. Saya memang dalam perjalanan kerja. Nasib baik pembantu Lee jumpa kau hilang tepat masa saya periksa CCTV seluruh bandar sebelum jumpa kau. Siapa benarkan kau borak sini? Saya tengah culik sekarang. Abang. Saya dah ada helikopter untuk kau. Dan phone sesuai kode $2. Kau pernah pilih lepaskan brosur dan cincin. Tak bolehkah kau pergi luar negara dengan kuya untuk berseronok? Ayah, nak janji dengan dia ke? Bah, kau tak dengar anak sialan ni anak Gutingnya sendiri? Bunuh semua. Gutingnya lebih rela hidup daripada mati. Jangan gerak, duduk diam. Gutingnya, aku tak boleh terima. Bukan itu sebabnya kau silap. Abang, kau kalah. Kau berjaya hanya kerana lahir dalam keluarga kaya. Kalau tak ada sokongan keluargaku, kau langsung tak ada nilai. Ini sangat tak adil. Kumpulan Long Chuan aku bangunkan dengan kemampuan sendiri. Tapi kau nak nikmati semua kemewahan keluarga lebih lagi. Ya, jangan salahkan orang lain atas kegagalanmu. Macam mana kau tahu aku lahir di rumah anak yatim? Sebagai anak angkat, aku berusaha keras. Kalau kau tak dilahirkan, semua kasih sayangku patut jadi milikku. Maknanya kau tak pernah anggap aku adikmu? Kaulah yang curi semua yang patut jadi hakku. Sebab kau semuanya berubah. Kasih ayah tak murni lagi? Mak kau pun asyik berwaspada dengan aku. Dia beri kau makan pakai. Kenapa dia patut bersalah? Dengan dia, ayah tak benarkan aku warisi perniagaan. Aku akan bunuh semua yang halang aku ambil alegu. Semua ini bersalah, Bu. Aku cuma kesal kemalangan dulu tak habiskan kau. Tunau Presiden Prat Mwane. Presiden Pruwit's Hat. Ayah. Semasa kecil aku pernah anggap kau adik sendiri. Psikologi kau yang terganggu sebabkan semua ini. Jangan salah Presiden orang Zaid. Presiden, nak uruskan dua orang ini macam mana? Hantar ke penjara. Kau tak gas bala lupakan ini selama-lamanya. Ku tigir jangan. Pakcik, saya tahu saya silap ayah saya sudah tua. Dia tak boleh masuk penjara. Aku tahu ayah kau tua. Temuilah dia di penjara. Kutingnya kau mesti mati. Pakcik, saya tak buat salah. Usang berbulu ayam mana boleh selamat. Sama ada kau bersalah. Mahkamah yang tentukan. Bawa mereka semua pergi. Kita pergi. Isteriku, Chen, ayah minta maaf. Nasib baik awak datang tepat masa. Saya tahu ayah saya Superman. Ayah pasti datang selamatkan kami. Tak sangka isteri sendiri yang selama ini aku cari. Esoknya awak terus menghilang. Bagi cincin ni pun, kenapa tak cari saya? Saya difitnah Guzen. Kemalangan ketika nak keluar negara. Hilang ingatan, lupakan kau. Oh, dekam, begitu. Saya pun begitu lelaki kahwin cepat itu rupanya. Si pengotor malam itu. Tak sangka Superman tu ayah kandung. Keluarga kita takkan berpisah lagi. Ya, jangan berpisah lagi. Ibu, ayah mari pulang ke rumah.